Assalamualaikum, kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang tajuk Budaya LGBT. Okay, let's go. Assalamualaikum, saya Aina Syafiqah binti Matakim. Saya Nur Syafawati binti Muhammad Nordin. Nama saya Emil Faiz bin Abdul Hanan. Nama saya Akilah Maisara binti Azrin. Dan saya Muhammad Haziq bin Hasnul Hadi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zadatul Nada binti Muhammad Solihin. Umur saya 18 tahun dan saya telah menyambung pembelajaran di Institut Pra-Universiti Datuk Seri Datuk Seri. Hai, Assalamualaikum. Saya Anissa Aisyah Azhar. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Iskandar. Apakah yang anda tahu tentang LGBT ini? Pada pendapat saya, seperti yang kita tahu, LGBT merupakan akronim yang merujuk kepada golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ini merupakan hubungan yang terlarang sebagai manusia. Okey, LGBT ini adalah satu golongan yang memang wujud dan kita sebenarnya diharamkan daripada mengamalkan lifestyle LGBT ni lah. Sebab LGBT itu sendiri stands for lesbian, gay, bisexual dan transgender. So saya memang tahu ada golongan ni dalam Malaysia. So, pada pendapat saya, LGBT ini ialah satu budaya yang tidak sihat dan bercanggah dengan norma-norma manusia. Okey, baik. Apa saya tahu tentang LGBT ni? Maksud LGBT ialah lesbian, gay, bisexual dan transsexual. Lesbian merujuk kepada hubungan sejenis antara perempuan, manakala gay pula ialah hubungan sejenis antara lelaki. Kalau bisexual, seorang tu dia minat dia minat dua-dua jantina. Lelaki dia suka, perempuan dia pula suka. Kalau transsexual pula, seorang tu dia tukar jantina dia daripada lelaki jadi perempuan ataupun perempuan jadi lelaki. Itulah saya tahu tentang LGBT. LGBT ialah akronim membawa maksud kepada sesetengah kelompok maupun golongan lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Secara tak langsung, ia bertujuan bagi menekankan kepelbagaian seksualiti di dalam gender budaya berasaskan identiti. Wajarkah golongan LGBT ini diberi kebebasan di negara kita? Pada pendapat saya, seperti yang kita tahu, kegiatan LGBT ini semakin berleluasa di negara ini dan semakin membimbangkan terutama di masyarakat Malaysia. Serata-ratanya, agama di Malaysia rata-rata beragama Islam. Kegiatan ini bertentangan dengan sistem kehidupan normal seorang manusia. Malah, hal ini boleh menggugat ketenteraman awam dan keamanan agama. Golongan LGBT ni dia tak boleh diberikan kebebasan dalam negara kita kerana dalam Islam memang diharamkan dan kita adalah sebuah negara Islam yang mana dalam perlembagaan pun memang kita ni negara Islam. Jadi kebebasan tak perlu diberi kepada golongan mereka ni. Saya rasa golongan LGBT tidak wajar sama sekali diberikan kebebasan di negara kita kerana agama rasmi persekutuan ialah Islam. Selain itu, ianya bercanggah dengan nilai masyarakat di negara kita yang berbilang kaum. Bagi saya tak wajar sebab satu, LGBT ni dia bertentangan dengan agama kita iaitu agama Islam. Agama Islam kita sangat menentang gerakan LGBT dan apa-apa bentuk sokongan ke atasnya. Jadi tak boleh biarkan berleluasa lah. Kemudian kalau kita biarkan dia berleluasa, takut dia jadi ekstrim. Nanti akan ada ekstremis yang akan memaksakan ajaran LGBT ni kepada anak-anak muda ataupun golongan-golongan muda macam kita lah.
Takut nanti dia paksa kita belajar LGBT dekat sekolah. Macam ada kes-kes sekarang ni dekat luar negara, ada sekolah yang tak ajarkan LGBT, padahal ibu bapanya tak nak, tapi sebabkan gerakan tu dah jadi ekstrim, ajaran tu tetap dia diberikan kepada murid-murid dekat pelajar sekolah tu. Jadi kita tak nak benda berlaku. Pada pendapat saya, ia tidak wajar sama sekali kerana ia bertentangan dengan perkara 3-1 dalam perlembagaan yang menyatakan bahawa agama Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan. Adakah kerajaan hari ini menyokong golongan LGBT? Pada pendapat saya, kerajaan pada hari ini sudah jelas. Seperti yang kita tahu, LGBT ni adalah perbuatan haram bagi umat Islam. Homoseksual adalah satu hubungan yang bertentangan dengan undang-undang negara, bukan sahaja undang-undang. Malah jenayah ia merupakan undang-undang jenayah syariah. Tetapi juga merupakan jenayah-jenayah sivil. Okey, jika LGBT ini semakin diperluaskan akan mendatangkan kesan sampingan kepada kita dan juga akan mendatangkan kesan pada orang-orang lain. Kerajaan hari ini dia tidak menyokong golongan LGBT ni, tetapi boleh ditambah baik juga dari segi penguatkuasaan undang-undang sedia ada berkaitan dengan isu ni LGBT. Pada pendapat saya, kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat menolak golongan LGBT ini dan tidak menerima sama sekali. Jawapan dia tak sama sekali. Kerajaan kita tak pernah sokong gerakan LGBT. Sebab apa? Sebab kerajaan kita berdasarkan kerajaan Islam, gunakan fatwa-fatwa daripada para ulama, kemudian menggunakan hukum-hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi secara semula jadi memang kerajaan kita langsung tak dukunglah golongan LGBT ni. Kenapa? Contoh kita boleh tengok kan, satu masa ada beberapa bulan lepas kot, ada syarikat Swatch dia keluarkan jam tangan yang support atau pendukung LGBT ni. Jam tangan tu memang nampak dia punya tanda sokongan terhadap LGBT. Dekat dia punya jarum ada tulis LGBT, kemudian punya warna pun memang nampak warna pelangi LGBT lah. Benda ni kerajaan tahu je benda ni, langsung turun padang, dia hantar pihak-pihak berkuasa untuk rampas jam ni, kemudian dihentikan penjualan jam LGBT ni. Jadi nampaklah memang kerajaan kita tegas kalau berkenaan dengan golongan LGBT ni. Dia sangat tegas dan tak dukung apa-apa bentuk gerakan LGBT ni. Seperti yang kita tahu, kerajaan berpendirian tegas tidak menyokong maupun menerima sebarang aktiviti daripada golongan ini kerana ia bertentangan dengan syariat Islam. Pada pendapat anda, apakah kesan buruk yang akan berlaku pada masyarakat jika LGBT ini terus meluas? LGBT jelas menunjukkan kesan dan pengaruh yang sangat negatif terhadap golongan belia di negara kita. Justeru, perkara ini tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak agar golongan ini tak terus mempelekehkan maruah negara kita. Oleh itu, kita perlu membantras LGBT ini agar nama negara kita semakin naik. Pada pendapat saya, sekiranya isu-isu berkaitan LGBT ini tidak dibantras, diharamkan dan dibiarkan terus berleluasa dalam media sosial, dalam platform apa-apa sekalipun, kesannya amat buruk di mana generasi akan datang mendapat pendedahan terlalu awal dan akan mempengaruhi pemikiran mereka, yang mana kemungkinan peratusan mereka yang akan terjebak dalam kegiatan LGBT ini akan meningkat sekiranya tidak dibendung awal. Pada pendapat saya, kesan buruk yang akan berlaku pada masyarakat jika LGBT ini terus meluas ialah rosaknya akal fikiran yang waras yang diberikan
oleh Tuhan. Kemudian anak muda kita akan jauh tersasar daripada tujuan matlamat hidup. Terutamanya terhadap kepada golongan-golongan muda, pemikiran mereka akan jadi songsang. Sebab apa? Sebab pemikiran LGBT ni dia dah bertentangan dengan lumrah hidup. Tak payah jauh-jauh lah, kita tengok dengan ibu bapa kita je. Memang pasangan kan, lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Dia tak ni memang secara lumrah. Kalau dari satu, kalau kalau golongan ni terus berluasa, keturunan kita akan terhenti. Contohnya kan, daripada zaman dulu darah Parameswara turun sampailah kita ada darah Parameswara. Kita pula amalkan golongan LGBT ni. Kita ikut LGBT ni kan. Apa jadi? Lelaki dengan lelaki tak boleh lahirkan anak. Perempuan dengan perempuan pun mustahil untuk hasilkan anak. Jadi darah dia akan terhenti kat situ. Kiranya macam membazir lah. Keturunan kita akan terus berhenti kat situ je. Darah Parameswara tu tiba-tiba sampai kat kita berhenti. Jadi itulah antara kesan-kesan buruk dia. Pada pendapat saya, di dalam perspektif Islam sendiri, hal ini jelas menunjukkan jika golongan tersebut dibiarkan berluasa, ia akan memberi kesan dan implikasi yang sangat-sangat negatif. Hal ini kerana boleh mengakibatkan kesucian agama diperlekehkan sehingga menggugat ketenteraman awam. Adakah anda tahu balasan Allah terhadap mereka yang terlibat dengan LGBT? Seperti yang kita tahu, Allah telah menjelaskan masalah homoseksual sudah lama berlaku dalam kalangan umat Nabi Lut alaihissalam. Contoh firman-Nya yang telah saya dapat ialah terdapat pada surah Al-Nas ataupun Al-Nas ayat 80 hingga 84. Apa yang saya tertarik dalam surah ni ialah sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Daripada apa yang kita tahu, daripada ayat yang telah dijelaskan ni, kita tahu Allah telah melaknat mereka yang menyokong LGBT. Sebagai umat Islam, kita perlu mencegah benda-benda seperti ini agar hidup kita lebih harmoni. Golongan LGBT ni daripada dulu kita dah tahu Allah terbalikkan bumi kaum Lut, dan dalam Quran sendiri dah ada hukum hakam berkaitan dengan LGBT. Ya, saya tahu balasan Allah kepada mereka yang terlibat dengan LGBT. Sebagai contoh, berlaku pada zaman Nabi Lut, di mana berlakunya Allah terbalikkan bumi sebagai balasan kepada mereka yang mengamalkan ajaran songsang ini. Okey, kalau kita tengok zaman sekarang, mungkin balasan dia tak nampak kan, sebab memang tak nampak kan. Tapi kalau kita tengok kepada zaman Nabi Lut AS, kita boleh nampak balasan dia macam mana. Kaum tu dihujankan dengan hujan batu satu. Lepas tu angin kencang. Dah kena angin kencang, kena lagi gempa bumi. Ada satu lagi ayat dalam Al-Quran, memang dah diceritakan dalam Al-Quran kan, semua balasan ni. Tanah ataupun kota tu sendiri, memang tanahnya diterbalikkan. Macam bayangkan macam pancake kan. Ambil pancake, lepas tu terbalikkan. Lebih kurang contoh lah kah. Jadi boleh bayangkan lah macam mana Allah tak suka dengan golongan-golongan yang buat LGBT ni, yang ikut suka hati mereka untuk berhubung secara sejenis kan. Jadi kita nampak memang balasan dia agak berat lah. Bukan agak berat, memang sangat berat lah kadang kan. Tanah tu yang terbalik contoh macam pancake. Yelah. Bagi soalan ini, saya memohon maaf kerana saya tiada mempunyai sebarang hak bagi menjawab soalan ini. Mungkin anda boleh bertanyakan soalan ini kepada yang lebih arif berkaitan isu hukum hakam terhadap seseorang. Apakah
Apakah pandangan anda terhadap masyarakat Islam yang menyokong LGBT ini? Pada pendapat saya, masyarakat ini bodoh kerana dia tidak dapat menerapkan agama dalam hidup mereka sehingga lalai melakukan dosa. Selain itu, masyarakat perlu mengambil tahu dan mengambil tindakan agar tidak mencemarkan nama agama Islam. Tamatlah daripada apa yang saya kongsikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kajian. Sekian, terima kasih. Pada pendapat saya, mereka yang beragama Islam kalau menyokong kepada konsep LGBT ni, sebenarnya mereka tidak mengikut sebenar-benarnya peraturan dalam Islam. Kalaulah mereka ni mendapat betul-betul didikan dari peringkat awal, saya rasa mereka pun tidak menyokong LGBT ni. Pada pandangan saya, masyarakat Islam yang menyokong LGBT ini haruslah bertaubat kerana mereka jauh tersasar daripada tujuan asal dan mereka hendaklah berfikir secara waras sebelum melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagi saya mereka ni cuma kena dalami ilmu agama lah. Dia tak perlu dalam ilmu agama ni, maksudnya tak perlu pergi jumpa ustaz, tak perlu jumpa mentor ataupun tok guru untuk belajar banyak, tak perlu. Dalam Al-Quran ni pun dia dah tunjuk benda ni baik ke tak, benda ni buruk ke tak, adakah dia baik, adakah dia buruk, Allah suka tak, Allah tak suka. Satunya LGBT, kau zaman Nabi Lut suka sesama jenis, suka sesama jenis, balasannya apa? Tanah terbalik, hujan batu, apa semua tu kan. Jadi nampak benda ni memang Allah tak suka. Lepas tu kita kena tingkatkan takwa lah. Orang masyarakat Malaysia ni kena belajar tingkatkan takwa. Maksudnya kena yakin bahawa balasan ni memang Allah akan turunkan kepada mereka yang amalkan LGBT. Sebab apa? Sebab benda-benda ni kalau dah haram, kenapa Allah haramkan? Mesti ada sebab. Allah kan cipta kita. Jadi kalau ada yang haram, kita mesti tanya apa sebab dia. Jadi sekarang ni tak perlu pergi mana kan, cukup ada Google, pergi search Google, kemudian tuliskan kenapa LGBT tak baik secara saintifik. Boleh cari dalam Google. Itulah. Tapi kalau ada juga yang dah tahu tapi lepas tu dia macam masih buat jugalah kan, dia buat LGBT ni kena cuba nasihat secara lembut. Jangan nasihat depan orang. Sebab kalau nasihat depan orang nanti dia malu. Jangan malukan di depan orang. Kalau dia tak dengar juga, sudahlah, tugas kita dah selesai. Sebab kita dah bagi nasihat, dia tak nak dengar. Itu pilihan dia. Okay. Pandangan saya terhadap masyarakat Islam yang menyokong LGBT ini ialah mereka golongan kurang berpengetahuan, secerus tidak cakna dengan isu pembawakan LGBT akan impak yang akan terjadi dalam negara tersebut. Jadi rumusannya adalah semua pihak harus bersatu padu bagi membendung genjala LGBT ini. Sikap masyarakat yang memandang ringan isu berkaitan haruslah dikikis agar anggota masyarakat bebas daripada genjala LGBT ini. Sesungguhnya elak daripada kemakan Allah, sungguhnya perkara itu adalah yang disia-siakan. Betul Aziz, saya setuju Aziz. Memang terbaik.